Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lusin Bashirullah. Saya daripada ahli kumpulan 2 yang ingin membentangkan tajuk di bawah sangkakala iaitu kehidupan alam. Baiklah, kita pergi kepada slide yang seterusnya yang mana iaitu konsep kehidupan alam. Alam adalah segala yang wujud atau dipercayai oleh manusia di dunia selain Allah. Alam merujuk kepada semua jenis makhluk yang wujud di langit, bumi, darat dan lautan. Segala jenis hidupan yang ada di langit dan bumi telah menunjukkan bahawa luasnya kekuasaan Allah dan pelbagai alam yang diciptakan oleh Allah, malahan sebahagiannya tidak diketahui oleh manusia kecuali dengan izin Allah. Alam juga dikaitkan dengan peniupan sangkakala. Dalam sebuah riwayat Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setelah Allah menciptakan langit dan bumi, dia akan menciptakan sangkakala lalu diberikan kepada Israfil. Maka Israfil akan meletakkan sangkakala tersebut ke dalam mulutnya dan pandangan matanya ke arah arasy menunggu bila diperintahkan untuk meniup sangkakala daripada Allah. Baiklah, kita pergi ke slide yang seterusnya iaitu jenis-jenis kehidupan alam. Jenis kehidupan alam terbahagi kepada dua, iaitu kehidupan yang ada di langit dan di darat dan kehidupan di bumi. Baik, kita pergi satu persatu, iaitu kehidupan yang ada di langit dan di darat. Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran berkenaan kehidupan yang ada di langit dan darat di dalam surah At-Talaq, yang bermaksud Allah telah mencipta 7 petala langit dan bumi. Setiap yang diperintahkan oleh Allah kepada makhluk yang ada di langit dan darat akan dilaksanakan tanpa rehat sedikit pun di antara alam yang ada di langit dan di bumi. Seterusnya kita pergi kepada kehidupan di bumi. Pelbagai kehidupan yang tinggal di bumi berbeza dengan makhluk yang hidup di langit berdasarkan firman Allah SWT. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu malaikat berkata, mengapa engkau mahu menjadikan khalifah di bumi itu sedangkan mereka orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dan memuji engkau dan menyucikan engkau. Berdasarkan kajian ilmuwan barat, kelahiran manusia bermula dari zaman batu, tidak mempunyai banyak ilmu pengetahuan yang memerlukan fikiran logik akal. Setelah beberapa kajian dibuat, manusia ini diciptakan dengan adanya akal fikiran dan fizikal yang sempurna serta mampu membuat keputusan dalam melakukan segala hal yang baik, sama ada hal yang baik ataupun buruk. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kesan-kesan kehidupan alam sewaktu sangkakala berlaku. Di dalam surah An-Naml ayat 87 dan 88 telah dinyatakan bahawa keseluruhan alam di langit dan bumi mahupun kedua-duanya pasti akan hancur musnah. Dikuatkan lagi dengan pendapat daripada Ibnu Rafiq, iaitu terbelahnya langit terjadi di antara dua tiupan dan waktu itu bintang bertaburan, jatuh berguguran, matahari serta bulan tidak lagi bersinar, maka suasana bertukar. Malahan ada beberapa pendapat yang mana mereka ini berpendapat golongan yang dikecualikan daripada kesan sangkakala menurut beberapa pandangan orang yang berilmu tersebut. Antaranya ialah Imam Ahmad telah menyuarakan beberapa pandangan, iaitu makhluk dalam syurga adalah terdiri daripada bidadari al-wildan, walau bagaimanapun terdapat sebahagiannya adalah yang menjaga syurga dan neraka, iaitu Ridwan dan Malik. Sebagian ulama pula memberi pendapat bahawa malaikat yang akan kekal ialah Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat maut, iaitu malaikat Israel. Sebahagian mereka menambah terdapat malaikat lain, iaitu malaikat yang di bawah arasy. Walau bagaimanapun, semua pendapat yang khilaf ini tidak mempunyai bukti yang sahih dan kukuh. Berdasarkan Imam Al-Qurtubi yang berpendapat bahawa tiada dalil nas yang betul bagi membuktikan bahawa setiap makhluk yang ada di seluruh alam ini dapat keistimewaan hidup dari tiupan sangkakala ini, dan setiap nas ini hanyalah andaian semata-mata sahaja. Selain itu, Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 68, Allah berfirman yang bermaksud setiap kehidupan di langit dan darat ini pasti akan mati dan seterusnya dibangkitkan semula dengan peniupan sangkakala ini. Baiklah, seterusnya adalah berkaitan kisah-kisah yang tidak pasti atau hadis-hadis yang dhaif berkaitan sangkakala, iaitu antaranya adalah
Kisah malaikat maut, iaitu malaikat Israel, iaitu Allah telah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri. Dan ketika dia ingin mencabut nyawanya sendiri, dia menjerit yang teramat kuat. Selain itu, sebuah filem yang telah dilakukan, iaitu filem 2012 arahan daripada Roland Emmerich. Filem ini menunjukkan bahawa bagaimana peristiwa kiamat itu berlaku, dan di akhir cerita terdapat sekumpulan atau sebahagian manusia yang masih terselamat daripada bencana tersebut dengan menaiki sebuah batera ataupun sebuah kapal yang dicipta oleh tangan dan akal fikiran manusia sendiri. Hal ini menunjukkan filem tersebut adalah palsu berkaitan manusia terselamat daripada bencana kiamat. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang pandangan-pandangan lain tentang kehidupan alam sewaktu penyimpan sangkakala dengan agama lain. Antaranya adalah pandangan agama Hindu dan pandangan agama Kristian. Pandangan agama Hindu, sangkakala adalah simbol kemasyhuran dan kekayaan. Sangkakala ini akan ditiup semasa peperangan atau semasa upacara keagamaan. Sebagai contoh, trompet yang digunakan sewaktu upacara ataupun peristiwa yang dikenali sebagai puja untuk memuji Tuhan. Anotasi tentang sifat peperangan meniup sangkakala disebut dalam kesusasteraan India kuno yang dipanggil Mahabharata. Selain itu, menurut pandangan agama Kristian pula, kitab suci Injil ada mengisahkan tentang perkataan Yesus Kristus yang mempunyai dua jenis sangkakala yang boleh dilihat, iaitu sangkakala kedatangan Yesus Kristus dan sangkakala penghukuman. Perkataan Yesus Kristus dalam kitab Matius 29, selepas siksaan diberikan, matahari gelap dan bulan tidak bercahaya serta bintang akan berjatuh dari langit dan kuasa langit akan goncang. Bagi pandangan Kristian, peniupan sangkakala pertama terhadap kehidupan alam akan menunjukkan tanda dan amaran sebelum berlakunya kemusnahan alam. Dalam kitab Wahyu ada memberitahu mengenai terdapat 7 sangkakala oleh 7 malaikat yang menunjukkan tanda penghukuman Tuhan ke atas alam. Setiap malaikat yang dinyatakan mempunyai peranan masing-masing bagi melaksanakan tugas meniup sangkakala ini. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa setiap sangkakala yang ditiup oleh malaikat terjadinya bencana alam, sama ada di langit, bumi, laut dan di antaranya, secara berterusan sebanyak 7 kali. Kesimpulannya, tiupan sangkakala sebanyak 2 kali ini merupakan petanda bermulanya hari kiamat. Kita sebagai umat Islam yang soleh seharusnya beriman dan mempercayai akan kewujudan hari akhirat ini, kerana ianya termasuk dalam rukun iman yang kelima. Di samping itu, amalan soleh yang kita lakukan di bumi ini penting untuk kita jadikannya sebagai bukti bahawa kita adalah hamba Allah yang akan masuk ke syurganya. Semoga Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pedoman sepanjang hidup kita di dunia ini dan akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Hussein Bersyarullah. Assalamualaikum.